Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bertemu kita lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 2 dalam bidang akidah dengan tajuk Tuhanku Al-Ahadud dan As-Samad. Murid-murid boleh buka muka surat 61 sehingga 64. Baiklah, objektif pembelajaran pada hari ini, murid dapat menyatakan pengertian Al-Ahad dan As-Samad. Seterusnya, membaca dalil naqli Allah bersifat Al-Ahad dan As-Samad. Mengetahui dalil aqli Allah bersifat Al-Ahad dan As-Samad. Dan seterusnya, mengetahui tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Al-Ahad dan As-Samad. Al-Ahadu. Al-Ahadu bererti Allah Maha Esa. Allah Maha Esa, tunggal dan tiada yang berhak disembah melainkannya. Ini maksud Allahu Al-Ahad. Baiklah, kita terus kepada As-Samad. As-Samad bererti Allah Maha Pelindung. Allah Maha Pelindung dan tempat tumpuan segala hajat. Segala hajat ataupun segala permintaan kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah, sekarang kita tengok kepada dalil naqli. Dalil naqli. Apa yang berkaitan dengan dalil naqli ialah iaitu ayat Al-Quran ataupun hadis. Bila kita nampak dalil naqli, kita tahu dah ini mesti ayat Quran ataupun hadis. Okey, dalil naqli yang berkaitan dengan Allah bersifat Al-Ahad itu ialah Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah yang Maha Esa. Kemudian kita masuk kepada dalil aqli. Dalil aqli ni dalil yang boleh kita menggunakan akal fikiran kita. Menggunakan logik akal. Okey, baik, kita baca. Kita melihat aturan alam yang diuruskan dengan sistematik. Hal ini membuktikan hanya Allah Tuhan yang mentadbir alam ini. Jika Tuhan lebih dari satu, akan berlaku huru-hara di alam ini. Ini menggunakan dalil akal. Cukup satu ataupun esa ataupun Tuhan yang berhak mentadbir alam ini. Jika ada banyak-banyak ataupun lebih, alam ini pakai huru-hara, akan jadi huru-hara, kan? Sebab dah banyak Tuhan. Okey, seterusnya kita masuk kepada Allahus Samad pula. Okey, tetap dalil naqli juga, dalil ayat Al-Quran, dalil naqli. Allahus Samad. Allahus Samad. Maksudnya Allah ialah tempat bergantung. Surah Al-Ikhlas. Tempat bergantung, tempat berlindung, tempat pertolongan. Itu ialah dalil naqli berkaitan dengan sifat Allah As-Samad. Kemudian kita masuk kepada dalil aqli berkaitan dengan As-Samad. Allah menciptakan seluruh alam. Allah memberikan perlindungan kepada semua makhluknya. Maka sudah pasti seluruh alam memerlukan Allah sebagai tempat bergantung. Allah dah ciptakan alam ini. Allah bagi semua perlindungan. Sudah pasti orang yang terima perlindungan itu hanya memerlukan Allah sahaja sebagai tempat bergantung. Itu ialah dalil aqli yang berkaitan dengan Allah As-Samad. Seterusnya kita tengok kepada tindakan yang membuktikan keimanan terhadap As-Samad dengan Al-Ahad. Apa tindakan kita? Yang buktikan keimanan kita, buktikan kita beriman dengan sifat Allah ini, iaitu beriman hanya kepada Allah semata-mata. Kita beriman Allah semata-mata. Apa yang Allah suruh buat, kita buat. Apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Baik, nombor 2, memohon pertolongan kepada Allah. Sebab Allah Maha Pelindung, Maha tempat bergantung. Jadi, hanya Allah sahaja tempat kita memohon pertolongan. Okey. Yang terakhir sekali, apa tindakan kita? Bukti kita beriman dengan terhadap Allah Al-Ahad dan As-Samad ni. Mestilah menjadi Muslim yang
yang taat. Taat kepada perintah Allah dan tinggal kepada taat juga kepada larangan Allah. Allah kata jangan buat, kita mesti taat. Kita tak boleh buat. Okey. Wallahu a'lam untuk minggu ini. Insya-Allah kita sambung dalam perbincangan pada hari Khamis akan datang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.